Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak cerita tentang information. Tapi information kali ni adalah di luar apa yang terjadi di angkasa lepas. Penemuan-penemuan ni sangat menakjubkan dan bila Abang baca, Abang rasa perlu Abang sampaikan kepada semua yang menonton video Abang. Kurang-kurang kita dapat ilmu tambahan daripada sini tentang apa yang terjadi dekat planet, dekat luar angkasa. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang, insya-Allah Abang akan ceritakan. Penemuan pertama adalah planet berlian. Planet ni dibentuk daripada berlian, penuh dengan cerucuk-cerucuk berlian. Dan kalau planet ni dekat dengan bumi, dah lama Makcik Kia, Mak Jah, Makcik Kesom, semuanya huru-hara mengkokang planet ni untuk dijadikan batu-batu cincin dan juga rantai. Dan kedudukan planet tu daripada bumi adalah berjarak 4,000 tahun cahaya. Jadi jangan haraplah kita boleh sampai dekat planet ni. Tapi bagus juga planet ni jauh daripada kita sebab dia mempunyai tekanan yang sangat tinggi. Tekanan yang dialami oleh planet ni yang menyebabkan planet ini bertukar menjadi planet berlian. Sebab planet ni terdiri daripada rantaian-rantaian karbon. Jadi bila rantaian karbon tu dimampatkan, dia akan berubah menjadi kristal-kristal yang serupa atau sama dengan berlian. Jadi tak heranlah keseluruhan planet itu diselaputi dengan batu-batu berlian. Kalau korang nak tahu, asal-usul berlian adalah daripada karbon yang dimampatkan, iaitu salah satu sumber bumi, karbon. Bila dimampatkan akan terbentuk berlian. Itu yang terjadi pada planet itu, di mana planet itu mengandungi karbon yang sangat tinggi dan apabila dimampatkan, dia berubah menjadi berlian. Saintis juga menemui satu arus elektrik yang sangat tinggi dekat kawasan galaksi luar daripada bumi. Kalau kita imbas balik sejarah daripada pembentukan manusia, bukan pembentukan, sejarah macam mana manusia berkembang, penemuan arus elektrik itu telah mengubah banyak benda dalam kehidupan manusia. Manusia menjadi lebih bagus dalam kehidupan dengan kehadiran arus elektrik. Tapi kalau arus elektrik itu terlalu tinggi, ia menjahannamkan juga manusia pada masa yang sama. Jadi melalui penelitian saintis-saintis, diorang jumpa satu kelompok gelombang elektrik yang sangat tinggi. Tapi yang bagusnya kedudukannya sangat jauh. Kedudukannya daripada bumi dikatakan 2 bilion tahun cahaya. Memang jauh. Kalau kita berjalan tu nak bergerak menggunakan cahaya, kena memakan masa lebih kurang 2 bilion tahun. Memang jauh. Dianggarkan arus elektrik yang ada pada kelompok elektrik yang sangat tinggi ni berkuasa 10 kali 18 ampere. Jadi kalau abang sebut 10 kali 18 ampere, korang mesti tak terbayang. Okey, abang bayangkan, abang wakilkan dengan menggunakan panahan petir. Ia bersamaan 1 trilion panahan petir, baru sama dengan 10 kuasa 18 ampere. Itu kekuatan elektrik yang ada pada kawasan tu. Dan korang mesti terfikir, punca daripada mana benda ni terjadi? Sebenarnya benda ni terjadi daripada tindak balas lubang hitam. Korang mesti tak terfikirkan kalau ada kolam air dekat angkasa lepas, sebenarnya saintis dah jumpa ada satu kolam air yang besar dekat angkasa lepas. Tapi mujur kedudukannya adalah 12 bilion tahun cahaya daripada bumi. Dan saintis menjumpai kolam tu seperti takungan air yang sangat besar yang wujud dekat angkasa. Dan kalau korang bayangkan, kalau kita comparekan dengan bumi, dia lebih kurang air yang ada kat bumi ni kita kalikan dengan 140 trilion. Maksud dengan kata lain, dia berkeisi paduan, mempunyai isi padu 140 trilion lebih banyak daripada air yang ada kat bumi. Tapi macam biasa, benda ni terjadi sebab tindak balas daripada lohong hitam ataupun lubang hitam ataupun black hole. Kalau kita sebut tentang bintang, sebenarnya bintang tu panas tau. Contohnya lah, salah satu bintang adalah matahari. Permukaan matahari je dia punya kepanasan adalah lebih kurang 6,000 darjah Celsius. Kalau kita comparekan dengan kita punya cuaca sekarang lebih kurang 35-34 darjah Celsius. Tapi permukaan matahari 6,000 darjah Celsius.
Tapi kalau kita masuk dalam matahari, dia punya kepanasan dia adalah 15 juta darjah Celsius. Tapi terdapat satu bintang yang sangat sejuk, walaupun dia macam matahari, tapi dia sangat sejuk. Kedudukannya lebih kurang 75 tahun cahaya. Dia punya kepanasan tu lebih kurang macam air panas je. Kalau dicek, lebih kurang 97 darjah Celsius. Yang maksudnya tak berapa nak panas. Kalau compare dengan matahari tadi, 6000 darjah Celsius, dia lebih kurang panas-panas air kopi je. Ia dianggap bintang yang gagal sebab selalunya bintang-bintang mempunyai kepanasan yang sangat tinggi, tapi kali ini dia sejuk pula, jadi digelar bintang yang gagal. Dan terdapat lagi satu bintang lagi gagal daripada ni sebab dia mempunyai suhu 25 darjah Celsius saja. Memang betul-betul sejuk kat bintang tu. Dan ini adalah penemuan yang paling menakjubkan, iaitu di angkasa lepas, saintis-saintis menjumpai satu objek yang sangat besar. Bentuknya macam satu makhluk ataupun ameba. Kalau korang pernah tengok buku sains zaman dulu, zaman-zaman kita sekolah dulu, bentuk ameba bentuk dia. Korang bayangkan betapa besarnya bentuk makhluk ni. Bukan makhluk lah, macam penemuan ni, dia lebih kurang macam objek yang besar lah. Dari satu hujung ke hujung dia yang lain, maksudnya daripada utara objek tu nak ke selatan objek tu, memakan masa lebih kurang 300 juta tahun cahaya. Kalau kita compare dengan galaksi Bima Sakti, kebesaran Bima Sakti adalah daripada hujung Bima Sakti ke hujung satu lagi Bima Sakti lebih kurang 100 juta tahun cahaya. Tapi kali ni 300 juta tahun cahaya. Dengan kata lain, dia lebih besar gila daripada Bima Sakti. 3 kali ganda lebih besar daripada Bima Sakti. Dan mengikut kajian saintis, usia objek ni adalah lebih muda sikit daripada alam semesta. Iaitu selepas alam semesta tercipta lebih kurang 800 juta tahun, barulah benda ni tercipta. Jadi benda ni dianggap benda yang paling besar di kawasan angkasa. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang maklumat tambahan apa yang terjadi dekat angkasa lepas. Sebenarnya ada yang request kat abang dan kali ni abang tunaikan apa yang diminta, menceritakan sesuatu yang unik dekat angkasa lepas. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.